masuk. Jadi dengan niat dan tujuan tertentu di sebalik permohonan tersebut. Golongan Islam yang menentang tuntutan tersebut berpendapat, ini saya dah mula masuk realiti keadaan yang berlaku. Jadi golongan Islam yang menentang tuntutan tersebut berpendapat ia bertujuan jahat dan da'yah. Ini yang saya sebut sini, bertujuan jahat dan da'yah kepada masyarakat Islam. Ini bukan pendapat saya, pendapat masyarakat Islam. Antara mereka yang berpendapat demikian ialah kita ambil orang yang berjenama, jangan ambil kita. Contohnya Syekh Ali Taufik Al-Attas, itu ada rujukan dia kat bawah, mengatakan sesungguhnya niat serta tujuan mereka bukan sahaja untuk menyerang dan menimbulkan kekalutan di kalangan orang Islam, tetapi juga para penganut Katolik. Dia kata sebenarnya isu ini bukan sekadar membingungkan orang Islam, tapi membingungkan orang Katolik sendiri. Sebab ada dalam muzakarah tersebut dibawa fakta-fakta. Contohnya seorang padri dari Australia tak setuju guna nama Allah. Tak setuju. Jadi kita orang Islam ni setuju pula. Mana lebih Islam? Padri ke kita? Jadi saya tak tahu lah. Ini yang saya kata. Kita kata mengikut pandangan Islam. Pandangan Islam ke pandangan kita? Kalau padri tak setuju, kita setuju, pandangan kita ni pandangan Islam ke pandangan kita? Kita kena beza antara Islam dengan kita. Jangan apa yang kita kata itulah Islam. No, tak boleh gitu. Islam kita kena berdasar kepada hujah. Jadi kita akan tengoklah hujah-hujahnya nanti. Muhammad Aizam bin Mas'ud pula, dia kata, siapa Muhammad Aizam ni? Ni, dia ada tulis dalam jurnal IKIM. Dia kata, ini kerana terjemahan tersebut, ni dia fellow kanan IKIM sekarang, penyelidik lah yang bentang itu, betul? Dia kata terjemahan tersebut tidak melambangkan literatur sebenar doktrin agama Kristian. Maknanya terjemahan Allah kepada Allah itu tidak menggambarkan pemikiran sebenar, kerana dalam Islam doktrin dia ialah tauhid, tapi dalam Kristian ialah Trinity. Jadi itu maksudnya. Sebaliknya bahasa hanya dieksploitasi sebagai perantara untuk menyebarkan dakwah Kristian. Ni seorang lagi kata tujuannya untuk menyebar dakwah Kristian. Kemudian jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Ni jawatan kuasa, bukan seorang manusia. Jawatan kuasa ramai. Takkanlah bodoh belaka tu. Jadi matlamat utama Kristian menggunakan kalimah Allah adalah untuk mengelirukan umat Islam dan menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Semua betul kan lah ya, nanti kita nak ubahlah. Semua agama adalah sama. Jadi surma. Haruddin, kita ambil Haruddin pula. Orang kuat kita ni. Niat sebenar akhbar tersebut untuk menggunakan kalimah yang sebelum ini hanya digunakan oleh umat Islam diragui, kerana agama Kristian sebelum ini hanya menggunakan perkataan God, Jesus dan Lord dalam kitab Injil mereka. Jadi ini orang-orang Islam, orang-orang yang kita kata berjenama dan pemikiran mereka berpengaruh, dipegang oleh orang awam. Mereka yang tidak yakin ada niat baik. Ini kalau kita tengok dari sudut niat. Lepas tu, kesemua telahan di atas, tadi tu tak apalah, saya anggap dia sebagai telahan. Telahan di atas telah terbukti benar apabila yang di-Pertua Dewan Usahawan Bumi Putera Sabah, Wibli Disim, membuat perakuan, membuat perakuan, dia kata apa? Dengar ni pengakuan Wibli Disim. Ni orang Kristian sendiri mengaku. Saya difahamkan oleh rakan-rakan di Kuala Lumpur, tindakan akhbar itu adalah untuk menguji orang Melayu
dan Islam dengan menyatakan kita menyembah Tuhan yang sama, iaitu Allah. Nak apa lagi? Orang Kristian dan ni mengaku. Jadi kalau ini matlamat mereka di akhirnya, maka kalau kita benar juga, walaupun atas alasan Tuhan yang sama, dan adalah beberapa perkataan disebut dalam Quran yang kita akan hujah nanti, pendapat itu masih boleh dipertikaikan. Kalau kita benar sekarang, pada saya, kita buka pintu supaya orang boleh masuk dalam rumah kita. Jadi saya pun tak tahu. Tapi hari tu kalau saya jadi ahli panel, saya rasa berapa hati. Sebab tu saya tak cakap, sebab idea saya banyak. Komplek doa. Jadi kalau cakap, nanti pengurusi kata, tak boleh, masa tak cukup. Banyak. Tak cukup masa. Jadi itu sebab tu saya kata tak apalah, nanti kita nak hantar ke KP Ikim sendiri, Datuk Nik Kamal Nik Hassan, kita nak hantar kepada 2-3 manusia yang kesian kita tengok pihak kerajaan itu. Sebab wakil yang hadir, Datuk Abdullah Mazin tu hadir macam tak cukup preparation. Jadi hujah-hujah yang diberi pun macam dalam keadaan takut je nampak. Bila Haji Hadi cakap, nampak hebatnya. Itu sebab orang tengah terpengaruh. Sebab gaya tu. Gaya. Yang penting. Tuan-tuan, penting. Tapi gaya datang daripada persediaan. Penting itu. Jadi saya tak ada nak tolong siapa-siapa, saya nak tolong Allah. Saya tak nak tolong manusia. Nak hantar KDN sekali lagi. KDN ikutlah. Boleh juga. Jadi cuma tuan-tuan komen di mana lemah kita baiki. Seterusnya beliau terus memberi pandangan, ini tidak baik. Kenapa perlu menarik orang yang sudah beragama? Dia sebut terang-terang tu, kenapa perlu menarik. Jadi kita nampak ada tujuan dia untuk menarik. Jadi takkanlah kita orang-orang yang pintar agama ni lupa kenyataan-kenyataan gini. Saya tahu ulama-ulama kita bila berhujah, dia hanya lihat kepada nas Quran, nas hadis, pendapat ulama. Tapi dia tak baca ni apa-apa ni duk kata ni. Kita tak boleh ni, tak boleh lepas ni benda-benda macam ni. Ini fakta besar. Di dalam seminar itu tak ada seorang habuk pun sebut benda ni. Dalam muzakarah tu tak ada apa orang sebut fakta ni. Jadi bila kita tengok hari tu, kita ingat ke lama je tu. Tak ada lah masa kita ni tengok-tengok air, tutup dah. Tak apalah, biar, bagi ke dia. Kita hantar kemudian. Tak tahulah. Jadi kenapa perlu menarik itu? Sepatutnya kita menarik, tengok dia guna sekali lagi. Menarik orang yang masih tiada agama, seperti orang asli di Semenanjung atau Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Jadi nampak tak tujuan dia? Kalau dia sudah nyatakan tujuan yang kita agak dulu, maka inilah yang hari itu bincanglah kaedah qawaid siasah syariah, mengatakan dari segi siasah syariah, kepentingan politik, kepentingan pemerintah, boleh kita sekat sesuatu penggunaan jika ada niat yang menghuru-harakan. Ini tak huru-hara lagi. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ni semua adalah benda yang bahaya. Jadi selain itu, kita dengar seorang lagi mengaku, Presiden Majlis Jaksa Pendamai Malaysia, Datuk Clarence Bongkos Malakun. Nama pun kita tulis belakang. Dia berkata, sudah tiba masanya kita masyarakat Kristian, khususnya Katolik, membuat penilaian kepada keadaan sekarang demi keselamatan dan ketenteraman awam, supaya dengan senang hati menggugur perkataan Allah untuk menenangkan saudara Islam kita. Orang Kristian pula suruh gugur, kita nak beri. Jadi terbaliklah. Saya tak tahu nampaknya. Tak tahulah nak kata. Tuan-tuan kata sendirilah. Jadi tuan-tuan, pengakuan kedua-dua tokoh tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahawa telahan-telahan yang telah dibuat oleh golongan yang menentang adalah benar. Jadi pada saya, telahan yang golongan menentang tadi, golongan tak setuju tadi, benar ke tak benar? Benar.
Jadi fakta ini akan diambil kira dalam kesimpulan di akhir kajian nanti. Gini tuan-tuan, kalau kita nak berdebat,